Okay. Okay, and good evening to Datuk Pritam and everyone here. Siapa lagi yang join, Cik Azam? Cik Salin join, tapi mungkin dia suruh proceed dulu. JMB lain akan join, Cik Faisal akan join. Mungkin kita boleh proceed dulu. Mungkin explanation Datuk Pritam agak panjang ke apa, so dia akan join nanti. Okay, kita sebelum macam ni yang okay, actually The people first. yes, that's why because kita dah Fortune dah discuss dengan Datuk Pritam, sekarang ni JMC yang kena decide, JMC yang kena dengar whatever explanation from Datuk Pritam. Kan boleh proceed. No, the issue here is first and foremost, please introduce with whom am I talking to. Okay. Datuk Pritam, okay, I'm sorry for that. Who Okay. are in the group now? Okay, myself is Nila. Okay, you know me, right? Okay, I'm the director of Fortune. And then just now it's Encik Azam, the secretary of the PPAM Pudina JMB. Okay, and okay, next I think will be joining us is the chairman, Encik Salihuddin. I think we better wait for the chairman. I don't want to repeat, you know. That's why I said, so Encik Azam, baca tunggu semua. Sebab ni semua pun nak kena decide tu. Okay, boleh. Sekejap saya try calling Saludin. Sebab Fortune dah faham apa benda ni semua ni, tapi takut JMC yang tak faham. So JMC yang nak decide. You orang ada terima kan notis dari peguam? Belum jawab lagi ya? Belum. Dah lama kan? Yeah. Tapi but Datuk, they have a revised notice with a different amount. But it is still an amount, isn't it? Quite a large amount, right? Yes. But they reduce a bit only, so now become less than 900,000, but still significant. Because if you don't respond on an urgent basis, it amounts to an admission. That's why, so we have advised accordingly, but you know, JMC need to have. That's why I asked the chairman come so I can explain to him. That's why, Cik Azam, mana yang lain Cik Azam? Itulah jap. Saya dah PM dua ni. Dengan phone lah, they are on. Stand down few minutes. Wait for them to come. Halo. Assalamualaikum. Sihat dah? Mana? Kau undi ke? Undi Melaka? Ya. Undi esok ni malam ni bawa aku nak gerak ni. Kau on Zoom sekejap. On je. Masuk je. Ada apa? Cik Azam, Cik Faizal, dia yang nak Encik Faisal dah join. Encik Sorin dia akan join. Dia tengah missing. Dia okey dia akan join. Sekejap Okay. Sebabnya at least ada 3 orang untuk decide kan? Yes, betul. So sekarang JMB sudah ada 3 orang. Saya, Faisal dan Nuraini. Okay. Then I think boleh proceed lah buat macam tu. Tapi chairman dah tak ada. Ya, chairman dah tak apa. Tunggu. Sekejap Saya sampai 8.30 je ni boleh join. Saya ada meeting lain, pre-AGM. Okay. Alright. Teruskan Encik Sorin baru join. Okay. So boleh ni Datuk Pritam proceed.
Wait, Datuk Pritam, okay, I introduce, okay, Encik Solihuddin is the chairman, Encik Azam is the secretary, and Encik Faizal is the treasurer, and Puan Noraini is a committee member of the PPM Udina JMB. So I think we proceed with the explanation, Datuk Pritam. The issue here is you have received a notice, isn't it, from the lawyer? Yes. Can you, letter of- can you start by screen sharing the notice? Kan? Okay, Puan Nia boleh explain kot pasal notice ni. Okay, so I think you have had a copy before, right? Datuk Pritam, we have forwarded to you, right? Yeah. So, okay, these are the demand notice from the developer, Westar. This is the latest one. This one latest one. Yes, this is the latest one. Okay, with different amount. Okay, you look at the amount. Here, Datuk. issue here is, it says we are instructed by our client that you are indebted to our client for various payment and charges paid by our client on your behalf pending the incorporation of the JMB. The issue here is the JMB has not been formed at that material time, and how can you be owing money when you have not been formed? Yeah, that's the thing. If you have not been formed, your legal entity, you don't exist yet. So as a legal entity, you don't exist, so there cannot be any debt owing by you. This is a very crucial point because under Strata Management Act, you are only incorporated once the COB give you a certificate of incorporation. You never give any instruction prior to your formation for them to expend any money on your behalf. So you cannot be owing anybody any money. Simple as that word. The Strata Management Act, if I were to read to you, it does not allow this type of claims. Because the developer not supposed to hand over the deficit, right? Of course, the developer is supposed to hand over whatever deposit they have. Yeah, what I mean is deficit. I mean the liability. And those not paid, also you have to inform the JMB. JMB can collect for the unpaid amount by the purchasers. Yeah, the debtors, but the debtors also they handed over to the JMB, Datuk. Yeah, the debtors we can collect from the debtors, no problem, because the debt is a running account. All right. Being a running account, there is no limitation applicable. The JMB can take over the debt and recover the debt. But here we are not concerned with the debt. Yeah, what we are concerned with is liability. We cannot take over the liability of the developer during the developer management period because there is no such provision in the Strata Management Act. We we are the second JMB because the first one. First JMB or second JMB, both same issue. You're not entitled to pay them anything. Okay. So in this case, if they're reluctant, they insist us to pay. Why they can insist anything? Why we bother? Okay, so let's say they want to fight in the court lah. Let them fight and we take them on. Okay. So I mean the price that you give us is just to respond officially to them. Yeah. Mind their own business, don't kacau us. Okay. Then how if they want to fight in the court? If So they how? fight, then we discuss again. Okay. That means Encik Faizal, after We are very familiar with this act because I'm involved in the drafting of this act. Faham? Okay. So okay, fine. I mean we So the can. liability cannot be passed to the JMB.
Only assets can be transferred to the JMB. So that means Cik Bazal kalau dia nak lawan juga, kita pun balas affidavit tu macam tu. Kita pun kena lawan balas lah. So that JMB Oh, nasihat saya jangan bayar apa-apa. memang tak bayar. Tak bayar tapi if they, Dan jawab surat ini. Mengapa tak jawab? Ini lama dah. Because we need advice from the lawyer lah. yes, letter of advice Cik Faizal. Macam Datuk Pritam cakap hari tu yang saya dah explain. Letter of advice from Datuk Pritam, nanti tengok lawyer dia react macam mana. Jangan lewat-lewatkan lah. Nanti ada there are legal effects for a delay, you know, and non-reply there are legal consequences kan. So surat yang terima dari lawyer kita kena jawab lah. Cik Saludin ada soalan? You nak jimat 5,000 but you have $800,000 claim there. You have to tackle it professionally. Bukan Datuk, mungkin kita bukan nak jimat semata-mata sebab kita pun tak faham Dah isu lama kan? Because sorry lah, dah lama I dah bagi tahu kan. Okay. Fine. Kita akan Kita akan blame peguam tak buat kerja. Okay, sekarang kita akan respond this letter. Kalau dia nak fight to in the court, okay lah, fine lah. Kita Kalau dia understand. nak fight, we will take them on. We got nothing to worry. Jangan bimbang. So consider 896 ni memang dia orang takkan dapat lah. Tak akan. I can fight for you for this. Tak payah bayar. The whole amount yang dia claim tu. The whole amount. I'm not going to pay one single cent. Okay. Baik, Cik ni, Cik Azhar ke ada apa-apa? Jangan you orang pergi bincang apa-apa dan setuju sedikit bayar itu bayar. Then we No. Kita problem on our head. If possible JMB. Adakah JMB sebelum ini buat apa-apa persetujuan? Tak, never. We never. Jangan buat apa-apa persetujuan untuk bayarlah sedikit lah, bayar secara ansuran lah dan sebagainya. That will be very, very damaging to us. Okay. Because itu akan amount ke acknowledgement. So kita kena cepat-cepat jawab lah. Kalau you tak nak saya jawab, you nak jawab sendiri pun boleh. No issue with me. I'm not here to try to claim 5,000 from you. Kan? JMB jawab not really because lawyer Kita perlukan lawyer lah akan jawab. Kita tak apa? akan jawab sendiri lah. Tak biasa, tak familiar dengan ni. so Saya cuma ni lah, kalau kita nak in case kalau kata kita dah jawab pun dia orang akan fight dengan court, okay, kita akan fight juga. Cuma based on that kita nak just as a treasurer, saya nak tahulah the whole amount, let's say lah sampai, sebab kita tak pernah lawan lagi kes macam ni, kita tak pernah bayar lawyer semua. So kalau kata ni the whole ni lebih kurang berapa kalau kita memang nak? Kalau bila datang ke isu kes, kita kena tengok mana dia filekan kes dan sebagainya. Itu kita boleh bincang kemudian hari. Mustahak pada hari ini adalah untuk jawab kepada surat notis ini sahaja. Faham? Dan kalau dia file satu saman, kita akan bincang semula. Pada masa itu you nak engage saya untuk buat kes atau you nak engage lain program, itu terpulang lah. Okay. Tetapi kita memang we are specialist in strata management. Okay. Noted. That is why we you can ask anybody in town lah. Okay. For strata and housing semua kita buat. Pritam is the president of tribunal court.
Yeah, I was a housing tribunal president. Yes. I was legal advisor of housing ministry before. Penasihat undang-undang untuk Kementerian Perumahan. Juga penasihat undang-undang untuk Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Mesti. Ketua Kanan Persekutuan. Dan ketua bahagian pendakwaan. I was head of enforcement unit in civil division. Saya dari Jabatan Peguam Negara. Oh. Terlibat dengan akta inilah sebelum saya pension daripada jabatan. Okay. Cik Udin ada apa-apa soalan before ni? I very clear. Saya juga magistrate, sessions court judge dan sebagainya lah. Noted Datuk. Oh, I am kita familiar lah dengan isu-isu berkaitan dengan startup. Betul. Sebab itu saya boleh syorkan lah kita boleh menang kes ini jika kita dia nak lawan dengan kita. Okay. Ahli JMB lain ni Cik Azhar ada apa-apa? Puan Noraini nak tanya apa? Kita buka pada JMB lain lah kalau ada sebarang pertanyaan. Saya tak ada apa-apa tuan, tak ada apa-apa. JMB dari Jabatan Kerajaan kan? Ya. Kebanyakan daripada Jabatan Kerajaan, Datuk. Yalah, saya pun dari Putrajaya dulu. Betul. Kami ni semua penyak awam tapi itulah kita pun tak familiar on this issue. Kita kes-kes kita tak pernah involve dengan law lah. Saya dari Putrajaya pun sebelum ini. Datuk, from your experience daripada sekarang dulu, dari segi apa historical punya apa success punya story lah. Datuk kebanyakannya kes banyak yang menang ke atau macam tu? Memang kita tak buat kes yang kalah. Tetapi kalau you dah buat kesilapan, macam mana saya nak tolong you? Okey. Cik Azam, Datuk Pritam. Ada peguam yang kata 100% semua kes saya menang. Okey. That's why saya tak tahu Datuk. That's why di malam ni semasa saya dalam Jabatan Peguam Negara pun dah lebih dari 100 atau berapa ribu kes kita sudah lawan sampai Mahkamah Persekutuan dari bagi pihak kerajaan. Ada yang kita menang, ada yang kita kalah pun. Itu kes kan. Kalau fakta tak betul, macam mana nak tolong? Peguam buat kerja saja. So dalam kes ini kita ada chance yang paling kokoh. Pada pendapat saya jika saya handle kes ini. Bukan saya dah baca akta kan. Ada peruntukan khas yang tidak dibenarkan tuntutan sebagian macam. Saya tak nak bagi tahu peguam sebelah itu apa yang kita ada dalam poket kita. Alright. Saya hanya akan jawab sama dia ada tidak hak untuk menuntut kes begini. Itu saja. Because kalau saya bagi tahu apa peruntukan-peruntukan akta yang boleh membantu kita, nanti dia tahu awal-awal dia nak buat apa. Itu saya tak akan terangkan kepada mereka. Saya hanya akan menjawab, sorry, withdraw your case, you have no rights whatsoever. Okay, understood. So, Datuk, boleh kita bagi keputusan macam mana JMB by Isnin boleh ke? Yes, you have to give me in writing, and then if you want me to reply, then you have to sign a warrant to act. Okay. We will forward the warrant to act to you, then you sign it, then you send me, then only we start preparing. Right. By Isnin Malaysia Datuk Ya, boleh. Okay. Baiklah, you'll come back to me lah. Okay, ada apa-apa lagi ke sebelum kita end this session? Saya tak ada. Tak ada. Landline hal on JMB ada ke? You orang mau tanya apa-apa? Ada banyak lain-lain hal. Senang saya ada sekarang segini.
Sebab ini sebab dia kes ni berkaitan dengan developer satu. Satu lagi the first company yang handle JMB1. So banyak kes yang kata orang tu negligence lah. Melibatkan that company yang menyebabkan kami kerugian. Okay. Company tu apa? Management company ya? The management company lah. Some sort like dia tak buat lah macam defect patutnya dah kita claim sebagai ni dia patut claim on behalf of JMB tapi tak claim, and then ada certain benda sampai insurans pun kalau berlaku apa-apa tak cover. So itu pun satu hal lah sehingga sekarang lah banyak lah. Defects in common property kan? Ya. And dalam individu pun ada. Macam contoh rumah saya pun actually developer dia tipu lah. Dia buat palsukan sign tutup defect lah. Yang bagi tahu saya pun jabatan audit negara yang bagi tahu saya, sebab dia orang pergi audit dia orang dah dapat. So banyak sebenarnya developer buat macam tu. So I pun dah ada buat report polis apa semualah. Tapi that one ada satu lawyer yang berkaitan dengan penduduk pun dah sue this developer. That's why developer ni sekarang dia marahlah dengan penduduk dan juga JMB Pudina. Sebab before this JMB tak gang up dengan penduduk untuk ni dia. But now JMB tu kita dah boleh get along dengan persatuan penduduk dan kita sama-sama nak sue dia, dan kita dah sue pun. Dan sekarang ni dia claim 800,000 dan dia nak sue kita balik lah. That's the issue lah. Yang you claim sama dia ada berkaitan dengan ini claim atau tidak? Tidak, tak ada kena. Nothing got to do with this, Datuk. That one is different issue. No, that is in relation to defect kan? Yes. Yeah. Adakah dia deposit with COB ya? For defect That's the thing, the bank guarantee already not valid already. Kita dah minta dengan COB kata try bawa pergi tribunal lah, dia kata. Bodoh punya cerita lah tu. The bank guarantee expired, Datuk. They have not. They I think maybe that didn't notice that the bank guarantee has been expired quite some time. Then of course cannot claim from the developer. Maybe you all have not given notice within the period. As Encik Fazal mentioned just now, the You first didn't give JMB, notice during the defect liability period. yeah, because the first JMB is supposed to do that, because when this second JMC took over, it has the DLP is I think Expired. almost expired already, something like that. Yeah. It's over. The DLP was over when they took over this JMC. Ini company ada wang ah? Got. Westa. Developer memang banyak kaya lah. Developer kaya. But the management company previously, I don't think so lah. Who is the developer? Vesta Construction is a developer, right? Yes. We have to do a search lah. The Hmm. company reference number kalau boleh. I think we can discuss further when JMC decided to appoint Datuk Pritam. Okay lah, we will do a search first before we send the notice to them. First, then we get back to you, Datuk. Is it okay, Okay. JMC? Okay lah. Yeah. By Monday lah. Agree. Okay, thank you. Bye. Okay, thank you, Datuk. Thank you, Datuk. Okey, saya try untuk lawyer nombor 2 pula, Anand. Ikut. Actually kita pernah, saya nak ada experience untuk kes macam ni, sebiji macam ni. So saya kena Datuk. Memang Datuk bagi letter of advice tu, dia reply sampai sekarang. JMB tu tak reply. Pemandu tak reply. Senyap lah dia. Oh, Dia- dia takut lah. Tak proceed lah dengan saman. Bukan. Oh.
Okay, Puan. Tapi Faisal, Ah. cara Datuk Pretan cakap tu ialah macam Very convincing. confident je. Aku pun rasa selesa cara dia cakap tu. Betul, Dan- betul. Ha. Pada aku pun aku very convincing lah. Memang confident lah. Sebab kita sebenarnya kita banyak ni tahu, kita banyak nak kata macam mana kita banyak isu dengan developer dengan first management office yang lama tu. So dia macam bercampur sikit. Bercampur, ada part-part yang bercampur. Sebenarnya paling banyak ialah dengan developer. Memang melibatkan betul. orang yang besar sangat. Okay, so kalau tengok Datuk Pritam ni, I'm very convincing lah kan dengan dia punya tu. Cuma kalau dia biasanya Puan, based on you punya experience, kalau kita fight dekat mahkamah lawan, agak-agak berapa dia punya total habis? Dia tengok macam dia macam ni, Cik Fazal. Kalau yang lawyer sebelah sana tu pandai, keep on lawan kan lawyer ni kan dia macam mana balasan ikut affidavit dia punya cost tu. Kan kalau dia ada affidavit, kalau lawyer sebelah sana pandai, dia balas lagi affidavit, dan Datuk Pritam kena buat kerja untuk kita juga kan. Dia sebab tu yang jadi panjang tu lawyer tu. Dia fees ikut tu sebenarnya. Bukan dia tak boleh one lump sum je, tak boleh. Lagi panjang, lagi banyaklah kos dia. Ya, betul. Kita hanya boleh buat provision saja macam tu. Datuk akan boleh bagi provision saja, tapi sebenarnya tak fix pun. Tak boleh fix sebabnya kalau lawyer sebelah sana, minta maaf cakap, kalau lawyer sebelah sana bodoh sikit, memang cepatlah, pendeklah, jadi cepatlah menang macam tu. Dan pendeklah sikitlah dia punya fee tu. Tapi kalau panjang, memang sebab tu saya kata end up lawyer yang kaya. Memang lawyer kaya lah, sebab tu lawyer kaya. Ya, betul. So macam ni Puan Nila, kalau dah lawyer cakap macam tu, kita punya debtors kepada Westa sebenarnya 869 ni tak wujud lah kan? 870 Sebenarnya dia macam ni sebenarnya. Macam ni. Macam mana nak cakap? Dia patutnya dia tak, macam mana, developer tak patut bayarkan pun on behalf JMB tu sebenarnya. Dia kena kutip duit, dia kena force juga kutip duit maintenance charges tu untuk bayar semua kontraktor tu sepatutnya, bukan guna duit dia. Okay. Bila guna duit dia, lepas tu mestilah dia nak chase macam ni kan. Nak chase cepat-cepat. Tak boleh, sepatutnya tak boleh chase cepat-cepat. Macam Datuk cakap tadi, okay, fine. Dia dah hand over data dekat kita juga kan, hutang yang banyak tu. Okay. Sedangkan dia sendiri pun fail untuk kutip. Takkan dalam masa setahun JMB berjaya nak kutip 869,000 ni bagi kat dia balik, betul tak? Jadi tak rasional macam tu. Jadi sebenarnya sekarang ni Datuk akan lawan, kita tak perlu bayar dia 1 sen pun. Dia dah minta Yelah, maksudnya kalau daripada pemahaman layman term saya, maksudnya 869,000 kalau kita menang, kita zero. Zero lah hutang pada developer, betul? Tak perlu bayar, betul? Tadi kan Datuk dah cakap. So maksudnya betul lah, kalau macam tu maksudnya saya dah boleh fikirkan dalam kita punya balance sheet dengan profit and loss tu, kita tak ada hutang 800,000 yang banyak je lah. Okay. Cuma kita kena set aside legal fee untuk lawan. Yelah. Kalau developer tak lawan, jadi senyap je lah macam Datuk cakap tadi kan. Yelah. Kalau lawyer yang develop macam saya punya case yang dulu tu, Datuk hantar letter of advice, balas surat lawyer tu, maknanya lawyer dia tu faham undang-undang serata kan, jadi dia tak ada proceed dengan saman. Macam tu. Jadi kita tak payah, maksudnya tak ada orang tak berani kacau macam Datuk cakap kan, tak ada berani kacau kita macam tu. Okay. Boleh kita panggil lawyer nombor 2 ke? And then at least kita dengar lah some. Yang ni DMC nanti decide saya nak kena. Okay, meeting Saya ada pergi AGM malam besok pagi-pagi, saya kena keluar nak meeting AGM. Okay, Puan, selamat. Puan, sebelum you keluar, ni Cik Azhar pun ada. Untuk sebelum saya lupa, untuk AGM kita, Cik Azhar tolong tambah kalau saya tak cukup apa maklumat ni. Kita nak buat AGM kita yang ikut buku tau. So maksudnya orang kalau diorang contohlah penduduk yang layak, dia nak appoint siapa-siapa jadi JMB, dia kena macam mana syorkan ikut buku lah.
Bukan dekat masa dalam meeting tu baru boleh show. Macam mana Cik Azhar, boleh tambah tak? Oh, nomination awal-awal nomination, early nomination macam tu. Ya. Tapi kalau Dia yang saya rasa Udin lagi aware kot. Dia yang Westa masa dia buat first AGM itu memang dia betul-betul ikut akta lah, yang mana dia akan keluarkan notis siapa yang clear nama dia tampal 2 minggu ke 3 minggu sebelum dah. Lepas tu nanti kalau nak calonkan kena hantar isi form, hantar KMO seminggu sebelum, benda-benda macam tu lah. So mesti kena. cuma yang second AGM tu memang tak buat benda-benda macam ni tau. So dia boleh simply lantik orang daripada floor saja. Kan, so by right kalau nak lantik floor pun, kalau tak salah saya lah, dia orang kena ada usul dulu kan, okey hari ni kita nak lantik ahli JB daripada floor, contoh lah. Kalau setuju pun boleh, tapi kalau tak setuju dia daripada nama yang dah hantar awal lah. Itu yang saya tahu lah. Tak Encik Azhar, kita boleh lantik pada hari tu juga. Owner hanya owner yang layak mengundi saja yang boleh appoint, maksudnya boleh propose untuk nomination pada hari tu, dan kita memang boleh determine siapa yang layak, siapa tak layak. Sebabnya masa dia nak propose tu dia kena sebut unit number dia. Kalau unit number dia tak ada dalam eligible voters, dia tidak boleh propose apa-apa. Dan kalau dia, dan orang yang dia nak nominate tu pun mesti yang eligible voters juga pada AGM tu. Dan mesti hadir pada AGM tu. Kalau tak, tidak layak. Kalau dia nak just mention nama, tapi orang tu sendiri tidak hadir pada hari tu, tidak boleh, tidak boleh dicalonkan macam tu. Itu adalah ikut buku. Saya dah masak sangat benda-benda semua. Jadi so sekarang ni nomination tu dia boleh hantar awal sebelum AGM. Tapi hari kejadian pun dia boleh dicalonkan juga orang, maksudnya floor, orang yang layak mengundi boleh mencalonkan orang lain yang layak mengundi juga. Yang tak layak mengundi dia tidak boleh jadi proposer atau seconder. Dia tak boleh jadi pengusul ataupun pencadang, tak boleh. Pencadang ataupun seconder tak boleh. Saya cakap Melayu susah ni. So proposer, seconder mestilah orang yang layak mengundi, dan orang yang dicalonkan pun mestilah orang yang layak mengundi dan nama dia ada dalam kita punya sistem. Maksudnya dalam SMP ada nama dia. Contoh kalau nama suami saja, nama isteri ataupun nama isteri saja, nama suami tak ada. Isteri dia nak suruh suami dia gantikan, tak boleh. Suami dia tidak boleh jadi ahli jawatan kuasa sebab nama suami dia tiada dalam senarai owner, senarai penduduk, tak boleh. Itu syarat-syarat dia memang ketat. So sekarang ni untuk hari kejadian memang boleh ada pencalonan sebenarnya. Memang itu adalah sah dan valid dalam strata. Cumanya mesti eligible voters. Kalau tidak, tak boleh. Kalau ikut undang-undang yang betul, in fact orang yang tak layak mengundi memang tak boleh masuk dewan langsung sebenarnya. Tapi ada melalui saya punya pengalaman, hanya ada beberapa, saya boleh cakap less than 5 yang berani buat macam tu. Proxy pun tak boleh lah, proxy. Proxy dia boleh lah Encik Azam kalau proxy, sebabnya dia proxy orang yang layak mengundi. Orang contoh saya unit saya memang tak layak mengundi. Saya tak bayar saya punya outstanding, tapi dia nak jadi proxy, Encik Azam bagi dia proxy, Encik Azam dia boleh datang. Dia boleh, tapi dia tidak boleh dicalonkan macam tu. Tak boleh dicalonkan, tapi undi dia boleh kira tak? Macam mana? Kalau dia undi dia boleh dikira tak? Proxy. Sebab dia proxy, sebabnya bukan undi unit dia undi mewakilkan unit Encik Azam. Macam tu boleh. Oh, okey. Boleh lah. Undi boleh. Dinamakan tak boleh? Ya, tapi satu owner hanya boleh jadi proxy untuk satu unit saja. Tak boleh macam dulu sebelum Act 757 datang. Satu owner ni boleh jadi berpuluh-puluh punya proxy. Mana boleh? Tak boleh. Sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh sebab dia tak nak. Undang 757 ni dia memang dia nak elakkan untuk to avoid any concurrent dalam JMB. Dia tak nak ada orang conquer, satu orang tu conquer semua tak boleh. Lepas tu sekarang ni pun limitation, satu JMC tu dia hanya boleh berkhidmat untuk 3 tahun saja paling lama. Dulu tak ada, dulu boleh sampai 10 tahun dia je lah chairman ni. Tak ada macam tu. Apa-apa dia buat kita tak tahu kan macam tu. Saya kena gerak ni. Nanti kan ni susah pula ni. Puan, nanti sharing experience AGM. Boleh. Nanti Encik Faizal. Ya.
Hari Isnin kita punya appointment ni untuk pasal Ya betul. website Betul. tu. Alright, Betul. okay. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam kata. Okey, seterusnya saya akan jemput Anan Anan. Anan ni saya rasa kena explain dulu ke Faisal ni. Kena explain lah sebab dia tak tahu. Dia tak tahu kan? Okey, tak apa. Aku text Anan jap. Mungkin kena bagi dia masa lah untuk baca semua ni kan. Untuk Boleh. bagi pandangan dia. Tak apalah, kita explain kronologi dia secara apa short lah. Nanti kan kita tanya pandangan dia macam mana, kemudian cuba minta sebuah harga ke apa, ataupun dia boleh anggarkan berapa sebuah harga yang dia nak bagi kan. Itulah. Okay. Saya dah text dia, tunggu sekejap. Tapi dia boleh datang lepas tengah. Kalau ikut jadual asal dia pukul 9. Dia kata okey je. Saya tak nampak you punya video lah Anan. Mute. Okay, I see you. You kat mana ni? Kat rumah ke? Mute. You mute Anan. Anan, you please unmute. Okay, sorry. How are you? Okay, fine. How are you all? Fine. You kat mana ni? Kat rumah? Ya, kat rumah. Oh, relax Okay, sebelum tu Mr. Anan, I nak kenalkan diri dulu lah. Saya Azam, Kita jumpa kan? Yes. Kita ada Encik Faisal, Bendahari JMB, kita ada Encik Salahuddin, pengerusi, dan then kita ada Encik Azhar, kita punya pengerusi persatuan, kita ada Puan Nur Laili, our JMB members, and Noraini Talib, our JMB members jugalah. Okay, alright. Okay, so saya rasa elok saya brief dulu. Okay, Sebab apa kita panggil ahli JMB, ahli jawatan kuasa JMB lah, Puan Laili dengan Noraini. Ya, betul. Alright. Okay, tujuan kami nak panggil ni Mr. Anan, kita nak minta you punya advice dan you punya sebuah harga lah untuk kalau kita JMB nak gunakan servis you. Okay. Right. Okay, saya nak share something pada you. Untuk makluman you, JMB baru terima surat tuntutan daripada pemaju kaitan dengan hutang. Dia kata pemaju JMB ada hutang pada pemaju disebabkan sewaktu pengurusan di bawah pemaju di skim strata PAM Pudina ni, mereka dah dahulukan dulu duit pemaju. Contohnya untuk mereka bayar servis security, landscape, MO, management office, and then ada some repairing works lah yang digunakan duit. At the same time, waktu tu pemaju gagal kutip maintenance fund daripada pemilik PM Pudina. So now cerita dia panjang from 2018 until now. Inilah jumlah tuntutan dia sebanyak RM869,988.700. Okay. And then dia bagi juga dia punya details. Dan details ni ada yang daripada advice from our management office MO, ada tuntutan yang pemaju tak boleh tuntut. Contohnya during DLP, defect liability period, pemaju sepatutnya dia kena tanggung segala kerosakan equipment supaya dan dia tak boleh tuntut pada JMB, tak boleh gunakan duit daripada maintenance fund. So now daripada surat ni sepatutnya dia bagi tempoh 14 hari untuk jawab. So kita pun belum lantik lawyer lagi. So kita kalau nak ikut 14 hari dah lewat dah kan. Tak apa, yang tu tak apa. Saya boleh tulis surat kat diorang, minta extension lah. Katakan kita baru dilantik nak teliti dokumen,
14 hari ni dia bukan macam undang-undang kita kena follow Ikut. ikut macam tu. Kita boleh cakap je kita nak lagi 14 hari ke untuk semak semua tu kita boleh minta. So from this scenario, I tak tahulah chance pemaju ni boleh tutup ataupun JMB boleh tak bayar ke macam mana from your opinion lah. Okey, kena tengok lah setiap benda yang dia claim tu kena tengok sama ada valid ke tak. Okey. So kalau ada benda yang kita nak dispute tu kita kena raise. Lepas tu kita boleh ikat sekali dengan kita punya counter claim lah, apa-apa yang kita nak tuntut balik dekat dia. So maksudnya sekarang isu dia pemaju tuntut pada JMB. Tapi kita boleh jawab surat ini bersama dengan kita nak tuntut balik pemaju je tu. Boleh. Maksudnya ada dua isu nanti. Satu isu tak selesai and then kita tambah lagi satu isu macam tu. Yelah, so kita kata kalau kita hutang banyak ni pun you punya hutang lagi banyak ke macam tu lah. So, kita memang betul. Kita pun sedang buat tuntutan hutang daripada pemaju. Maksudnya kita boleh jawab tuntutan hutang pemaju ni at the same time kita boleh tuntut hutang kita daripada pemaju. Ya. Boleh. Cik Faisal ada ni nak tambah? Okey, sekarang ni Cik Nan, dekat dalam ni pun ada Cik Azhar dan juga ahli-ahli JMB lain. Isu dia sekarang Persatuan Penduduk dah lantik ada lawyer lah. Memang kita Persatuan Penduduk dan juga JMB pun join sekali. Kita saman pemaju ni atas inilah sebab benda-benda yang dia tak buat lah. Contoh macam defect, apa bomba apa semua yang tak ikut spek semua kan. Jadi sekarang ni benda ni agak complicated lah. Jadi itulah kalau saya nampak kalau berkaitan dengan kewangan ni kita kena detailkan pakai auditor. So kita pun tengah dah lantik auditor. Auditor pun akan masuk lah anytime. So mungkin Cik Azhar boleh komen sikit kot pasal yang kita yang kata kita punya counter claim tu akan ambil masa lama sikit lah untuk sediakan. Okey. So macam ni, kita boleh buat macam ni. Lebih kurang ada figure dia tak? Agak-agak ke? Saya rasa kita belum boleh finalkan lagi figure tuntutan kita lagi. Tak apa. Berapa lama yang kita perlu? Encik Azhar komen sikit bah. Sebab dia ada forensik punya team, dia akan buat inspection, checking dekat kita punya building di PM Pudina ni. So makan masa lah. Forensik ni termasuk dari segi architectural, dari segi mechanical, ni tu lah. Encik Azhar komen sikit. Untuk yang sekarang kita tengah buat ni, actually forensik dah masuk dah untuk tengok. And then kita pun dalam last week and this week kita dah follow up lah untuk report tu. Cuma isunya report dia pending, salah satunya sebab drawing, kebanyakan drawing Westa tak hand over kepada JMB daripada awal dulu. So JMB keluar surat kepada Westa tapi saya tak sure Westa jawab tu macam seolah-olah saya tak sure lah, mungkin Cik Faizal boleh highlight balik lah apa Westa jawab dia tak bagi ke ataupun dia kata dia dah bagi ke. So lawyer yang kita engage pun dia tengah dapatkan daripada mahkamah lah untuk dapatkan juga drawing-drawing itu sebab forensik memang nak. Forensik sangat perlukan benda tu untuk dia provide dia punya. So dah ada tindakan lain dekat mahkamah lah sekarang? Itu dalam proses sekarang ni. Dalam proses sekarang. Itu progress untuk yang kita punya saman terhadap pemaju lah. Tapi dia more on kita punya defect. Dia more on defect lah. Dia tak ada lah touch hutang ke benda tu semua tak ada lah. Dia lebih kepada defect lah. Tapi kalau macam tu kita tulis surat macam ni, alright. No, kita just reply sajalah. Kita cakap kita tak setuju dengan semua tuntutan ni. You highlight untuk saya tuntutan mana yang dia masuk dalam defect liability period. Lepas tu kita akan cakap tuntutan lain kita nak verify dulu. Lepas tu kita pun ada beberapa claim balik untuk claim dekat Vesta, so akan ambil masa dalam mungkin kata dalam 3-4 bulan ke macam tu lah. Alright. So kita kata kita akan reply pada masa tu. Kalau dia nak saman juga, dia akan saman lah. Dia tak akan tunggu kita punya reply lah. Kalau dia dah saman dekat mahkamah nanti, kita tengok macam mana apa tuntutan dia. Kalau kita boleh siapkan kita punya counter claim cepat-cepat, boleh masuk sekali.
Kalau tak kena yang tu jadi kos lain lah. Kalau boleh masuk sekali, nanti sekali kita defend ni dengan counter claim dalam satu kos je. Kita boleh buat sekali. Okay. Meaning kalau yang counter claim ni kita tak sempat, then kita hanya boleh defend je lah Kita boleh defend je lah. Nanti masalah ni bila kita nak file counter claim nanti, dia separate charges lah, nanti case lain kan. Kalau kita boleh masuk sekali, GMB jimat sikit lah. Tapi kena tengok juga evidence lah. Kalau tak ada evidence, tak guna juga kita file. Okay, Encik Faisal. Lain. Cik Salahuddin, apa ni pandangan? Saya tunggu si ni. Okay. Tapi yang let's say yang counter claim tu kita put aside lah kan, then kita fokus yang isu yang dia saman dia nak tuntut ni, then chances untuk dia tuntut tu macam mana? Okay, depends lah. Saya kena tengok setiap satu benda yang dia claim tu sebenarnya untuk tengok apa yang dia sedang tuntut, sama ada betul ke tak. Atau mungkin kalau you boleh assist untuk tengok setiap benda tu nak kata valid ke tak tuntutan tu. Sebab yang ikut surat ni je susah nak cakap, kena tengok setiap satu claim dia, apa yang dia claim. Yang claim dia yang ni lah Nan. Saya nak zoom pun, pening lah. Yelah. Tapi maintenance fees kenapa dia nak collect? Saya tak tahu. Maintenance fees sebenarnya pemaju tak dapat collect. So dia baca advance. Maintenance fees GMB punya. Itulah pasal, saya pun tak tahu. Maintenance fees ni dia sepatutnya dia collect dan dia kena pass dekat GMB masa dia nak handover. Ini maksud dia maintenance fees on behalf for tau. Westa lah ni. So maksudnya seolah macam dia bayarkan dulu maintenance fees semua penduduk pemilik ni pada MO pemaju juga ketika itu untuk digunakan duit tu untuk dia nak run operation di PM Pudina ni lah. Tapi building-building ni masa tu milik dia kan? Milik Vesta lagi kan? Yeah, masa Vesta. So memang betul lah dia yang kena bayar. Itulah, saya pun tak faham lah pemaju ni. Okay. So Mr. Anand, kalau you tengok sini 1.2 million ni memang easily kita boleh menang lah kan? Memang. Yalah. Sebab maintenance fees ni memang dia tak boleh claim. Maintenance fees ni milik GMB. Untuk GMB, kalau dikatakan dia bayar untuk buat repair ke untuk apa-apa yang tak termasuk dalam defect liability tu, okey lah dia boleh claim. So kalau macam ni kan, kalau saya tengok, kalau kita nak detail kan, kita kena dapatkan, yelah, audit pun akan masuk dalam lagi. So audit kena assist kita lah kan, untuk kita detail kan. Ya. Syabas. Okey lah, payment to Syabas mungkin dia boleh claim lah. Internet charges, tu semua fair lah kan. Kita pun faham. Untuk yang boleh claim kita akan bayar. Tapi dia sana ni overclaim. Itulah. Yang maintenance. You kalau you tengok dia ada interest tau. I tak tahu interest ni siapa yang decide sebab dalam AGM pun dia tak istilah pasal bring interest receive incurred interest. Seolah macam ada banker pula. Tak apa. Anyway, saya akan double check balik akta dia tengok. Setahu saya maintenance fees dia tak boleh claim lah. Itu ikut saya punya knowledge lah. Right? Tapi saya akan double check juga. Tengok dalam akta dia boleh claim ke tak. Nanti saya akan come back to you on that lah. Tapi setahu saya tak boleh. Okay Anand, you ada experience tak? You handle case-case macam ni? JMB pemaju tuntut hutang kepada JMB. You ada ke tak? Okay, exactly macam ni 100% tak ada lah. Okay, tapi saya ada banyak buat case untuk GMB. Against pun ada, on their behalf pun ada. Exactly macam ni belum ada lagi lah. Okay. Okay, Faisal, terus. Okay. Replacement lights yang ni semua untuk okay, yang ni semua mungkin boleh lah sebab ni tak termasuk dalam building punya kan. Tapi untuk replacement LED light ni, kalau nak ikut, dia ada warranty from manufacturer yang dibeli oleh pemaju. Dalam DLP period, kalau ada apa-apa kerosakan pada
contoh lampu ke, pump ke, valve ke, so dia Alright. still under Okay, yang ni common property punya lah. Okay. dia pemajui setanggung. Dia Maaf, claim tadi dia punya masih delay. dalam DLP period. So Yes. kita boleh fight lah sebenarnya. Ini bukan kita tak perlu bayar sebenarnya. DLP period kita boleh ni. Ada dokumen semua ada complete. Tak ada masalah. Right. Cleaning service, security guard okey lah. Yang tu tak apalah, tu sebab Yang tu okey lah. business. Cumanya Control semua. ada certain agent management office dia maklumkan kalau kutipan tak cukup, sebenarnya mereka tak boleh buat hutang untuk dapatkan servis tersebut. Contohnya, dia tahu duit tak cukup tapi dia still nak gunakan servis cleaner. Sepatutnya kalau duit tak cukup, management office ketika itu sepatutnya dia stopkan servis cleaning lah, contohlah, ataupun security. Sebab dia tak boleh create hutang berdasarkan kutipan yang tak cukup. Betul. Kalau duit ada, yes, dia kena continue lah that service. Tapi kalau duit tak cukup, sepatutnya dia tak boleh create hutang. Betul. Betul juga. Okay. So saya rasa kebanyakan benda ni dia just tambah je lah. Dia cuba nak cari pasal je lah. Okay. Mungkin ada 2-3 yang dia punya claim yang valid lah, itu saja. Ya, betul. Lagi ada apa-apa tak? Puan Aini ada apa-apa tak? Kita share ke apa? Tak ada. Tak ada. Puan Saludin? Nak cakap apa? Cik Anan nak clear tak isu kami ni? Okay, saya clear. Clear? Cik Anan? Saya clear. Set to the point lah, I pun tak tahu quotation untuk dapatkan servis lawyer untuk jawab surat daripada lawyer pemaju ni. So macam mana pihak JMB nak tahu? Okay. Servis lawyer from you lah kan? Surat, kalau reply surat saja, I just macam yang saya cakap tadi lah, okay, bukan surat yang detail lah, yang just basic yang kita kata kita nak verify semua ni lah. Alright? I just bagi you je lah FOC lah. Okay. Just yang basic lah, okay. So bila later kalau nak go into the detail nanti saya quote lah, tengok macam mana complexity dia. Adan, kalau you bagi FOC untuk jawab surat ni, you nak jawab macam mana? You boleh tu bagi. First letter maksud saya akan cakap benda ni je. We just take over, kita tak ada masa. Okay. Kebanyakan claim ni kita kena verify. Alright. Dan kita ambil masa tu je lah, nak tunggu audit semua tu lah. Alright, saya tak akan reply one by one, yang ni boleh claim, yang ni tak boleh claim. Okay, so yang tu kita tunggu dulu. Ataupun you nak saya reply terus? I think better you bagi your service untuk reply terus. Reply terus so one by everything lah. Sebab I tak nak benda ni macam delay je tau. Okay. Okay. So usually kalau macam ni saya charge 1,200 lah. So we just go through everything lah. Alright. So kita point out yang mana dia boleh claim, yang mana dia tak boleh claim semualah. Okay. So saya charge 1,200. Kalau dia file tuntutan dekat mahkamah, 800, yang ni session court lah. Okay. So katakan tak ada counter claim apa-apa, yang ni dalam 40 lah. 40 tu until end lah. Until trial, not including appeal ke apa-apa lah. Okay, tu punya roughly punya quotation perlu ke, I tak tahu lah you punya opinion, kalau let's say lah JMB ambil you punya service, perlu ke pihak JMB dapatkan persetujuan daripada di dalam AGM? Sebab nanti penduduk akan tanya kenapa you spend banyak duit kan untuk lawyer semata-mata. Setahu saya, setahu saya tak perlu. Okay, memang itu hak PJK, JMB untuk pilih lawyer untuk semua ni. Sebab setiap benda kecil ni you tak boleh nak pergi balik buat AGM ke EGM DC.
So sebenarnya you boleh je, you tak perlu nak dapatkan authorization setiap kali lah. As long as you punya meeting, GMB punya meeting dah approve, okay. So maksudnya kalau JMB kita nak sue people pun, we have power kan? Yeah. We don't have to. Yeah. We You tak don't have perlu to. nak pergi AGM. We don't have to wait for AGM kan? Because because JMB is a person who can sue and be sued, right? Correct. Okay. Okay. If you want to nak ada AGM atau EGM, ada benefit dia lah. Alright. In the sense that nanti kalau ada pertukaran ahli-ahli jawatan kuasa, so kalau yang baru tu dia nak katakan nak withdraw. Okay. So dia kena bagi reason sebab it's approved by the EGM. Kenapa you tiba-tiba nak withdraw without going back to the EGM? There's one benefit dalam keputusan EGM lah. Okay, so kalau dia lebih kuat lah kalau you dapat approval dari EGM. Itu je. Tapi dari segi kuasa memang you ada kuasa. Okay, kalau jawab surat ni 1,200, let's say lah nanti lawyer keluar surat lagi. So untuk jawab another Sekali. Saya tak ada charge extra lagi. Okay, dia biasa bila kita reply, dia akan reply balik. Ada kemungkinan kita reply sekali lagi lah, tu je lah. Dia tak akan sampai 10-20 kali. Kalau dia tak puas hati dengan jawapan kita, dia akan file je case terus. So for I mean you punya pendapat ni maksudnya macam dia ni nak test the water lah. Ya, dia nak tengok je lah. Sebab dia tahu yang you nak claim dari dia kan. Dia dah ada hint. Okay, so sebelum you claim, dia nak claim lah. So tak nampak macam dia saja reka-reka benda ni. Alright. Kalau tak, kita akan cakap, katakan kita file dulu. Okay, tuntutan kita. Lepas tu baru dia datang bagi benda ni. Okay, of course kita akan bagi tahu dekat mahkamah. Mahkamah benda ni dia reka saja. Sebab dia nak counter claim kita. Itu je. Alright, so dia nak avoid benda tu, dia claim dulu sebelum kita boleh claim. So nampak dia macam dia play victims lah. Okay. Okay, saya bukalah sebelum kita end session ni. Sebarang pertanyaan mungkin anda nak tanya ataupun ada ahli yang lain nak tanya, okey. Cik Azhar ada apa-apa isu lain? Puan ini tak ada? Puan Tak ada. Okay, terima kasih Puan ini. Puan O'Reilly ada? Masak lagi? Semua clear? Cik Nan, kalau okay, just nak very clear. Sekarang kita in the process dengan ada satu lawyer tu, kita in the process dengan Persatuan Penduduk, kita nak, memang kita dah saman lah kan, kita saman developer ni. So katalah this one kita jawab and then kita saman, maksudnya kita kena ikut that one ke atau kita boleh saman lain tu? Okay, kita boleh saman lain, tapi saman yang diorang buat tu untuk apa sebenarnya? Benda yang sama ke? Okay, yang dengan persatuan tu, dengan JMB juga join tu, saman because of dia punya defect. Dia tak buat dia punya defect dan kita nak claim dia punya wang tahanan tu lah. Kita nak claim damages lah. Alright. Dia macam ni, sebenarnya kalau you buat sekali, dia GMB akan jimat cost. Bila you buat dengan dua lawyer separate, so dia akan case pun akan jadi dua file. So you paying almost double dia punya legal fees. So mungkin you kena justify dekat you punya penduduk nanti kenapa you pilih untuk buat macam ni, kenapa you belanja double. Sebab yang first dia punya fees dia ditanggung oleh penduduk sebab penduduk collect individu collect dan lebih kurang dalam seorang dalam 300 lebih 400 lah.
So that one kita dah proceed because of first dulu kita memang tak puas hati sebab diorang tak buat defect. Okay, yang tu dah sampai stage mana? Yang tu sekarang ni dah sampai stage forensik dah masuk, lepas tu kita Dah file tuntutan dekat mahkamah ke tu belum? Read dengan saman dah file ke belum? Untuk saman yang kedua ni belum. Untuk saman pertama tu buat. Tak, yang koperasi punya. Persatuan penduduk punya. Okay, untuk yang first saman dah akan di mahkamah dan Dah file. Perbincangan nasihat daripada hakim, dia kata waktu tu kita tuntut supaya kita nak batalkan CCCC. Tapi hakim kata CCC ni ada banyak agensi yang terlibat, jadi dia kata elok you buat tuntutan damages lah kepada pemaju. So bila kita nak batalkan CCC, you kena saman Perbadanan Putrajaya lah. Ya, sebab kita nak puas dengan kualiti rumah macam tu semualah. So hakim kata better you claim damages saja. So sekarang ni kita nak start balik untuk yang saman kedua ni, yang damages. So belum ada kes aktif lagi lah dekat mahkamah. Belum. Cumanya kita kumpulkan bukti lah. So cara kita kumpulkan bukti adalah kita buat forensik punya inspection lah bangunan. Okay. So itu akan ambil masa lah sebab dia melibatkan kita nak tengok spek, drawing dan sebagainya. Sebab sekarang ni sangkut drawing pun pemaju tak serah pada JMB. So macam mana forensik team nak counter check bangunan ni meet standard spek atau tidak. Okay. Alright, kalau timeline dia lain, okay, katakan Vesta file saman dulu dalam sebulan ni. Alright, so yang tu kes belum ready lagi kan. So okay lah, so you boleh justify kenapa you buat dekat dua lawyer lain. So tak ada masalah. Cuma yang saya risau ni kalau dia sekali you file sini defense ini satu, you file tuntutan baru yang lain kat sana, nanti orang boleh persoalkan lah kenapa you macam bazir duit. Maksudnya penduduk akan persoalkan lah kalau pakai duit fund lah. Dia akan tanya kenapa you tak buat counter claim saja. Kenapa kena file tuntutan baru, lawyer lain, kos lain. So kalau you boleh justify benda tu, kira okey lah, tak ada masalah. Betul lah Zah aku cakap Faham kan? Betul. Saya cakap ni dia bukan nak kata legal you boleh ke tak boleh, dia cuma practicality je lah. Yes. Okay, ada apa-apa lagi tak sebelum kita end session ni? Kita buka lah. Nanti kan kita Anan, you kalau you quote harga tu, boleh you bagi official ni quotation ke? Boleh. Boleh tak bagi saya email mana yang saya nak hantar? You email pada, nanti saya WhatsApp you. Boleh. Boleh. Bila you boleh bagi? Isnin? Besok? Malam ni? Malam ni sikit esok lah. Okay. Weekend lah, weekend. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita end session kita pada malam ni. Boleh. Alright. Okay, thank you Mr. Anan. See you again. Bye. Alright, see you. Bye. Thank you. Alright. Okay, Faisal. Ya. Macam mana? Ada idea? Azhar ada idea? Kita bincang sikit 10 minit 5-10 minit jangan lama sangat. Ya, yang lain-lain lah bagi idea lah. Puan Noai ni ada idea tak Puan Noai ni berbanding berdasarkan dua lawyer ni? Kita nakkan pandangan at least kita buat keputusan ni bersama kan. Ada poin ni? Puan Naili ada? Kalau dia cakap tadi pasal yang ada apa pasal lawyer sana lain tu, dia memang jadi isu ke nanti? Dia sebenarnya atas kita kat lah. Kalau kita boleh jawab meyakinkan dia macam tak ni. Macam dia cakap tadi yang dia explain, apa yang saya faham, kes yang kita saman Vesta tu dengan Persatuan Penduduk tu satu isu lain lah, yang mana memerlukan timeline dia lain sebab perlukan forensik, perlukan apa. Macam yang ni kalau kita lawan dengan Vesta sebab kita di saman, bukan kita menyaman Vesta.
Itu jadi kita boleh justify pada penduduk tak ada isu. Yang saya nampak tak ada isu sebab lagi satu tadi saya explain dekat dia, kos untuk yang kita Saman Westa tu penduduk bayar, bukan kita bayar. Kita bayar forensik je. Betul. Jadi kita tak ada isu, tak ada kos incurred kat kita. Jadi pada saya tak nampaklah ada isu kalau berlainan lawyer lah. Cuma dari segi harga lah tadi saya goyang lah bila dia kata 1,200 kan. Yang Pritam tu memang very confident gila, tapi 5,000 lah kan. So saya itulah buka pada ni lah pandangan lain lah. Itulah dia kalau ikutkan betul lah cakap tadi tu. Macam persatuan lain, kita lain kan. Cuma sebab dalam masa ongoing case tu pun kita bekerjasama sebenarnya dalam masa sama macam forensik tu JMB bayar pergi, ada benda-benda yang memang walaupun berlainan berguam esok case tu pun dalam masa yang sama pun kita masih menggunakan juga kira sumber daripada penduduk tu macam kita forensik tu daripada duit kita kan. Still persatuan pun akan guna, maksudnya benda tu dia sama sebenarnya tau. Cuma kalau kata macam tu memang boleh jawab macam Cik Anan tadi cakap, kita ada justifikasi kita sendiri, so tak ada masalah lah. Sebab kita pun faham kenapa sekian-sekian, so boleh jawab lah. Lepas tu kalau kata fee tadi, kalau ikutkan cara tu macam Datuk Pritam tu, memang nampaklah dia betul-betul orang kata 5,000 tu dia memang yakin dijawab itu sekali cukup. Macam orang kata fees dia memang tinggi lah based on dia punya experience yang memang power kan. Kalau macam dia ni, dia memang cakap je biasa dia kata, dia jawab je tu kalau ikutkan daripada segi harga dan dia jawab benda yang sama lebih kurang macam Datuk Pritam jawab. Sebenarnya memang berbaloi ambil yang Anan ni sebab dia setakat menjawab surat saja jawab surat saja. Based on tu cuma tadi tu dia cakap dia akan beza dengan Datuk Pritam tu, dia kata okey memang dia kata macam okey jawab memang dia memang orang kata dia tak gentar lah. Macam Anan tadi dia kata dia nak tengok dulu surat tu detail macam mana. Walaupun murah, betul kita cakap benda macam tu. Maknanya kalau contohlah kita based on harga kita minta Anan ni yang yang jawab. Tapi untuk the next kalau orang dia fight balik tu contoh, boleh ke kita pilih orang lain ataupun mesti kita pilih dia? Boleh orang lain? Lawyer dia boleh. Maknanya kita one off aja yang untuk surat. Kalau puas hati berapa jawab dia, kalau macam tu dia nak fight balik, kita hire Pita contoh macam tu lah, maksudnya bukan yang sama. Kalau dari segi concern harga lah, kalau setakat untuk menjawab surat. So kita tak tahu kan apa feedback Westa lepas kita bagi surat tu. Okey. Ni punya pandangan kalau dari segi harga ambil Anan lah untuk jawab surat saja. So kalau ada surat balas daripada lawyer pemaju, so kita akan bincang semula, kemungkinan kita akan ambil lawyer Pritam ni tu Ellie. Sebab kalau ikutkan memang kalau kita dengar Datuk Pritam cakap tu, kita memang rasa teruja dan yakin lah kan. Sebab dia dengan pengalaman dia memang kita rasa powerful lah, kita rasa boleh bergantung harap dengan dia. Tapi itulah kalau macam benda yang sama, bayaran yang berbeza, why not kita pilih yang lebih jimat. Kalau macam saya cakap lah, kalau macam kita pilih yang tu tapi dia boleh, kita boleh tukar lepas dia ni, tu rasa lagi better kot. Tapi tak kisahlah, itu pandangan lah. Okay. Itu je lah. Puan Noreli ada je kat ini? Ada je kan. Boleh komen ke Puan Laili? Saya yang Datuk Pritam tadi saya tak dengar daripada awal, tapi saya tengok cara dia menjawab tu dia macam confident lah sebab dia tahu kes ni kan. Puan Nila pun dah brief dia. Okay. Tapi kalau tengok harga tu 5,000 tu untuk dia sekali jawab pada surat ni ataupun dia kalau ada balas lagi daripada lawyer sana, adakah dia akan quote quotation yang lain untuk jawab the second surat? Kalau 5,000 tu termasuk untuk just menjawab sebelum file ke case, sekali jawab tu rasa macam tak berbaloi lah compare dengan yang Anan tu. Tapi Anan ni dia macam dari segi confident level dia jawab, dia kata okey kita akan tengok satu-satu apa yang boleh di-claim semua macam tu lah kan. Maknanya dia akan pergi satu persatu. Okey, yang macam yang tadi cakap mesin tak boleh claim, lepas tu yang ni boleh claim. Maknanya dia
Kalau Datuk Pritan tadi dia kata semua tu sebenarnya tak boleh something macam tu. So dari segi kos tu saya tak sure lah sama ada kalau macam boleh ke kita untuk jawab surat yang lawyer Anan tu, tapi nanti dia akan untuk the next step kalau memang Westa niat untuk memang proceed dengan saman, kalau kita pilih Datuk Pritan kata yang untuk jawab surat tu kenapa tak ambil dia? Macam gitu. Faham tak? Faham. Itu yang point tadi. Lawyer punya culture atau business, dia tak ada push mana-mana betul macam JB lah, dia tak push. Tapi apa yang Datuk Pritam cakap, kalau dia jawab soalan ni harga dia RM5,000. Dan kalau lah pemaju jawab balik soal surat balik, reply, so the next reply surat tu dia akan pertimbangkan macam mana lah. Tapi dari segi gaya dia cakap tu, dia tak akan put RM5,000 lah sebab kita dah engage dia daripada awal lah. Mungkin kurang sikit ataupun macam saya tak tahu. Tapi kalau contoh terus bawa ke court, dia akan bagi quotation lain, quotation yang baru, tapi dia pun akan bincangkan semula sebab court ni dia bukan sekali datang terus selesai. Court ni dia ada banyak kali banyak faham. Yang tu faham. Maknanya sekarang ni untuk just jawab surat ni kan, sebab kita tak kalau just untuk menjawab kepada surat ni memadai je lah kalau kita ambil yang Anan tu just kita reply kepada surat ni je kan. Kalau dari segi kos lah sebab dia belum ke stage yang kita nak lawan ke apa ke kan. Kalau just untuk menjawab, saya rasa ambil Anan pun no problem. Sebab dia tadi pun 1,000 lebih je kan compare dengan 5,000 untuk menjawab, bukan untuk the next stage lah. Kalau tengok cara dia cakap tu, jawab soal reply surat ni 1,200, tapi kalau ada surat lagi kedua dia akan free of charge saya tengok dia. Yelah. So maksudnya untuk Puan Noraili pula concern dari cost dan pilih Anan lah untuk jawab soal lawyer ni. Sebab dia just untuk menjawab, bukan untuk ke next kita seterusnya kan. Semua lawyer macam tu, dia akan buat yang terkini dulu. Yang next tu dia tak tahu macam mana, so dia akan sebab kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku next, sama ada dia akan tarik balik ke something like macam tu kan. Betul. Okay, siapa lagi Faisal nak ni betul? Okay, I nak bagi pandangan sikit lah. Memandangkan aku ada experience masuk court kan. So 22 hari bulan ni pun Isnin ni result aku keluar. So result akan keluar. So Anan tu actually my lawyer actually. Okay. So yang saya nampak dari segi ini saya punya pandangan sebagai JMB lah. Kalau kita nak jawab ni, first kali very strong tu Pritam lah, walaupun kos dia 5,000. Sebab dia tahu apa dia nak buat. Dia memang very convincing lah. Dia cakap 1 sen pun tak payah bayar. Okay. Tapi itulah macam dari segi kos ni memang, yelah the best ni memang mahal lah kan. So dari segi Anan ni, tapi kita kena ingat juga macam Pritam kata, kalau you jangan buat select dari awal lah. Nak jawab tu. Sebab kalau you buat macam tadi dia kata, kalau you bersetuju nak bayar ansur ke apa, itu dah salah. So actually surat pertama ni kita kena very strong tau. Pada saya lah, kalau di pihak kita kena very strong, 1 sen pun aku tak nak bayar. Macam tu. Macam apa yang saya lebih nampak macam pandangan saya kepada Pritam lah. 1 sen pun aku takkan bayar kau. Sebab that's why dia charge 5,000. Macam Anan, dia faham, dia banyak juga kes pasal ni JMB dan dari experience dia tadi dia explain tu very detail lah. Dia pun tahu apa benda. Cuma dia punya pendekatan dia yalah setiap lawyer ada cara dia kan. Macam dia kata okey, sebab saya pun dah ada experience dengan dia. Dia memang very hard working punya lawyer dan dia tahu apa dia buat. Dan dia ada strategi macam mana nak lawan dekat court. Tapi dari nak jawab surat tu saya rasa yang first ni kita kena very strong lah. Macam Pritam tu kita kena ni, kenapa dia tak nak bayar 1 sen pun? Mesti dia ada sebab. Macam dia cakap tadi, dia ada strategi tapi dia tak nak tunjuk. Dia ada senjata, dia tak nak tunjuk.
Dia cuma that's why mahalnya dia. Dia tak nak orang lain tahu apa strategi dia. Yang saya nampak lah. Dan Anan pun dia memang dia ni anak buah dia pun dapat training pun Sri Ram kan. Memang very powerful punya lawyer lah. Dan dia tahu macam mana nak pusing. Macam mana nak make sure orang duit pun salah lah kalau betul dia salah. Cuma itulah dia strategi yang saya faham macam Anan cakap tadi. Saya nampak lah Wester dia bagi ni supaya dia tak nampak salah nanti bila lawan dekat court. Aku dah hantar dulu. So dia nak play victim lah. So dari segi surat ni itulah nanti. Cuma itulah Pritam ni mahal lah RM5,000 kan. Saya pun tak tahu macam bagi orang lain dulu komen lah. Okay, so kesimpulannya Faisal pilih Pritam lah. Kalau jawab surat tu itulah dia very good lah jawab tapi tak apa lah. Kita nak tahu undian masing-masing. Yelah kalau itulah. Okey. Udin ada Udin. Ke Udin sibuk ni? Azhar ada nak bagi idea kat Azhar walaupun bukan JMB tapi kita still bukalah pandangan kita perlu cepat Azhar. Perlu. Azhar ada idea Azhar isu ni? Saya yang awal tadi tu tak apa-apa. Actually tak apa dengar lah tadi sebab saya dekat luar. Dua session tadi lah dengar-dengar macam tu je lah kan. Tak apa. Nanti saya bagi rakaman tu. Dapat nak fokus sangat lah. Cuma kalau tanya saya nampak convincing tu memang yang first lah Datuk Pritam tu kan. Datuk Pritam tu nampak convincing lah. Cuma saya rasa dia macam terlalu dia raw tau. Dia macam yelah mungkin dia tak nampak detail lagi. Dia tak nampak detail lagi kes Pudinan ni macam mana, tapi dia bagi statement yang very raw lah, very general lah bagi saya kan, tapi nampak dia confident lah. Saya selesa cara saya personally lah, saya selesa cara Anan tu sebab nampaklah dia punya effort untuk dia, betul lah dia mesti whatever it is, lawyer dia mesti nak tengok kes dulu kan. Jarang lah lawyer akan terus very confident tanpa tengok in detail dia confident gila lah untuk ni kan. Jarang lah. So saya kalau personally saya prefer cara Anan lah sebab nampak dia nak study dulu mana boleh mana tak boleh kan. Tapi macam Pritam dia dah pukul rata lah. Tapi dari segi confident level tu and experience kan. Experience tu memang Pritam ni well known lah. Saya rasa semua orang pun tahulah kan. Macam tu lah. Cuma kalau dari segi macam saya cakap tadi, selesa tu dari segi cara bekerja tu saya selesa cara Anan lah. Plus dia punya cost pun rendah sikit lah. Itu pandangan saya je lah. Okay, terima kasih Azhar. Maksudnya kalau Azhar jadi JMB, Azhar akan pilih Anan lah. Okey. Cik Azhar, saya nak tambah sikit. Okay, terus. Sebab pada saya lah personally, kalau kita sendiri pun sudah maklum macam Datuk Pritam ni, dia dengan Puan Nila pun dah banyak dah bagi tahu dia apa benda pasal Pudina. Wallahu alam lah. So kalau kita tengok cara dia cakap, kalau ikutkan Puan Nila cakap, sebelum ni pun dia orang memang selalu konteks untuk kata rujuk-rujuk apa kan sebelum ni kan. So sebab tu Datuk Pritam tu dia nampak begitu confident. Selain daripada dia punya power, dia punya experience semua tu lah. Tapi kalau sebab tu cakap macam Cik Azhar cakap tu betul. Sebab Anan tu dia memang nampak dia orang kata naturally tau. Dia memang nampak sebab dia tak tahu apa-apa. Dia tak macam Datuk Pritam yang sebenarnya dah banyak beri pasal kita, dia dah tahu. Anan tu dia naturally dia tak tahu. So bila dia cakap tu, bila dia cakap benda tu memang dia tak boleh simply kata 100% tak bayar ke apa ke, dia tengok in detail satu sebab dia nak bagi tahu pun dia tak tahu sangat, jadi dia nak tengok in detail. So dari situ kita nampak benda tu sebenarnya beza kita nampak Pritam dengan Anan ni. Sebab Pritam tu dia mungkin dia boleh dikatakan well known jugalah masalah kita kan. Tapi yang Anan tu dia tak tahu. So bila dia cakap tu dia eager untuk tahu, dia kata macam ni. Jadi kita nampaklah benda proses dia tu. Pada saya macam itulah, sebab tu kita nampak macam seorang tu macam clear sangat. Seorang lagi tu macam tak apa nak clear lah. Sebenarnya sebab tu saya rasa. Bawa alam lah. Tu je lah. Okay, so maksudnya Nuraini pun pilih Anan jugalah. Okay. Ya, macam Hindustan. Okay. Pandangan saya pula dalam bidang lawyer ni, kalau saya bukan resis, saya akan cari India lah ataupun Sing lah. Sebab betul, dia memang pakar buat benda ni. Memang mainan dia lah. Dan saya tak akan cari lawyer Melayu,
ataupun saya tak akan cari lawyer Cina walaupun dia bagi quotation rendah. Sebab objektif kita adalah kita nak orang yang boleh bawa kes kita dan menang. Itu dia kita nak. Cara macam mana? Itu strategi lawyer lah. Okay, tapi bila saya tengok dua-dua lawyer ni, betul, lawyer ni dia ada level tau. Dia ada level of kompetensi dia. Sebab tu kalau kita tengok Pritam ni, dia dah senior dan dia memang kes-kes kita dengar pun tadi experience dia banyak. Sebab tu quotation dia agak tinggi lah dan saya pun tak nafikan lah. Anan ni mungkin dia muda, level dia walaupun dia belajar daripada Sifu dia, Siram ke apa, tapi dia masih baru sebab tu quotation dia masih rendah dan dia masih learning process lah. Tapi pandangan saya untuk kes ni, saya tak tengok cost. Cost memang akan ada cost. Cuma bagi saya nak JMB mesti menang. Dan orang yang bawa kes saya ni mesti confident untuk menang. Jadi pandangan saya lebih prefer Pritam walaupun mahal. Tapi dari segi dia, experience dia dan cara dia convince kita, memang pemaju tak sepatutnya dapat bayaran hutang pun daripada JMB walaupun 1 sen pun. Dan saya yakinlah kalau surat yang dikeluarkan oleh Pritam sampai ke lawyer Westa, kalau saya lawyer Westa, saya akan tengok siapa lawyer JMB ni. Kalau contoh lawyer JMB ada Anan, siapa kenal ke tak kenal lah. Sebab di kalangan tim lawyer ni dia ada group dia tahu. So dia tahu kalau lawyer ni bawa sudah dia mesti kena itu tahu. So kalau Pritam, saya tak tahulah kemungkinan lawyer yang bawa kes pemaju ni, so dia akan, tak silap saya, dia akan surrender ataupun dia punya level of confidence dia akan lagi rendah lah untuk proceed, untuk teruskan proceeding ke mahkamah. Itu pandangan saya pilih Pritam lah. Dan saya harap surat Pritam ni once sekali keluar, so takkan ada continue surat daripada pemaju lah. Itu pandangan saya lah. So, memang kalau ikut image, memang saya logiknya memang orang akan cakap macam tu. Memang kita sendiri pun naturally kita akan fikir macam tu. Oh, orang ni power ni, memang kita akan tengok atas nama peguam sekian-sekian je. Oh, takut betul lah macam Cik Azam cakap tu. Sebab tapi tu, itulah orang kata kan. Sebab tu Anwar Ibrahim, Najib, kau tengok lawyer dia. Bukan calang-calang ni. Tapi tak tahu kenapa. Saya tak tahu Salahuddin, kalau Salahuddin boleh bagi idea ke pandangan, kita boleh dengar. Udin, dengar Din? Kalau busy sangat tak apa Din? Tak dengar. Saya rasa Udin ikut. Betul tu, orang tidur sudah. Itulah. Tapi kita ada lagi satu firm kan? Seorang lagi kan? Satu firm tu nanti kita dengar di Senin ni malam. Saya cuba aturkan lah. Tapi saya rasa lah sebab apa lawyer Udin tengah drive rasa tu. Udin tengah drive balik Melaka kalau tak salah. Okey Din, boleh cakap Din, teruskan. Aku tengah drive balik Melaka. Nah, semua yang korang ni. Okey. Aku bagi kemudian. Boleh. Sebab yalah aku lalu kampung lalu apa dia tak jelas nanti. Okey Din. Nanti aku akan bagi Okey, aku tahu kau akan bagi idea pandangan kau kemudian Okey, right. Besok memangkar tu betul-betul Din. Kau jangan main-main Melaka nanti kan terbalik ni. Hantu Melaka. Okey, tapi yang hakim tu sebab apa dia hakim aku rasa dia bagi kod 40,000 tu, aku pandangan aku lah, aku rasa mungkin dia proceed sampai habis mahkamah tu. Tak mungkin lah keluar surat je 40,000 kan. Tak mungkin lah. Itu sebab macam pandangan saya hakim tu dia macam level Anan lah. Dia 40 tadi kan Anan cakap kan. Itu saya nak tahu sebenarnya Pritam ni berapa rate dia tu. Saya rasa lebih. Kalau kita ke mahkamah lebih. Kalau silap-silap 100,000 ke kan, kita tak tahu kan. Tapi itulah yalah kita pun tahu kan kualiti kan, harga pun macam itulah. Cuma tinggal lagi itulah macam mana nak cakap dia bila dia di very senior dan ni orang takut, even kita klien pun takut nak tanya rate dia kan tadi. Kita sebenarnya nak tahu. Okey, surat kau berapa? Lepas tu kau attend
kita ni sampai berapa sebenarnya. Kita nak tahu tu, okey, kalau yang jenis ni dia akan cakap kan, oh yalah lawan sampai anu sebelum tak buat appeal mungkin 60-70 ribu. Dia akan jawab, tapi dia tak, oh no. Itu semua nanti kita bincang, bincang tu confirm lah kan. Itulah sebenarnya Tapi lah. tak ada kemungkinan kalau kita macam contohlah masuk kalau andai kata kita fight semua tu kan. Kalau kos guaman dia tu mahal sangat ke, kita tak mampu ke, ataupun ada something. Kita boleh tukar lawyer. Contoh macam saya first lawyer saya tu saya nampak macam tak berapa capable kan. Lepas tu saya tukar Anan. So boleh, tak ada isu. Cuma kita nak tukar lawyer tu, kita kena make sure lawyer tu memang macam Cik Azam cakap lah, memang kita nak menang, itu je. Yang paling penting sih kita nak menang. Lawyer ni boleh bantu kita menang tak? Bila dia kata, dia tengok macam Anan pula, dia tengok saya punya case kan, dia study, okay, ini you punya case memang very strong, you boleh menang. Something like that. Dia cakap macam tu. Sama je macam Pritam lah tadi kan. Cuma tu lah, bila tiba rate lah tu. Rate dia mesti tinggi tu. Ya, level dia lain kan, makam lain. Dia memang power memang tinggi lah. Level atasnya. Cuma kalau kata tak ada masalah, tak apalah. Sebab risau juga kalau beratus-ratus ribu kan, tak mampu pula nak bayar. Betul. Tapi tak apalah. Kita sekarang ni kita jangan fikir yang kedua, ketiga apa. Kita fikir yang jawab soalan juga. Sebab itulah surat tu kena jawab cepat. Yang next tu adalah bergantung kepada surat yang pertama kita ni. Itu je. Kalau surat yang pertama kita ni strong macam Faisal cakap, dia tak akan pergi ke next lah. So kalau surat yang pertama kita bagi ni macam ada loophole, ada kelemahan, kekurangan, so dia akan jumpa ke next lah. Next stage. Itulah. Itu proses lawyer lah, mahkamah itulah. Okey, kalau tak ada apa, kita end session ni boleh ke? Saya ada hal sikit malam ni. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.